Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Marilah kita sama-sama memulakan majlis kita dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang berbahagia Tuan Imam Masjid Al-Hana, yang dikasihi lagi dirahmati Allah, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita sambung. Kita sudah sampai kepada muka surat 49. Kita akan bertemu dengan sifat-sifat akhlak seorang Muslim. Ini tajuk pada hari ini. Di antara ciri-ciri akhlak yang sewajarnya menghiasi diri seseorang insan supaya ia menjadi seorang Muslim yang benar adalah akhlak-akhlak berikut. Di dalam intronya ada beberapa perkataan yang perlu kita tengok. Yang pertama sekali, perkataan ciri. Ciri-ciri akhlak. Yang dikatakan ciri di dalam bahasa Arab, la budda fi. Tidak sepatutnya tak ada, baru ada, baru lengkap. Itu dikatakan ciri. Umpamanya ciri rumah, dia ada tiang, dia ada dinding, dia ada lantai, dia ada pintu, dia ada tingkap, dia ada bumbung. Itu ciri dia. Kalau ada tiang saja, yang lain tak ada, yang tu orang tak panggil rumah, yang tu orang panggil turui pagar. Sebab ciri dia tak lengkap. Dia ada tiang, dia ada lantai, tapi tak ada tingkap, tak ada pintu, yang tu dia panggil bus stand. Ciri dia tak lengkap. Dia ada tiang, dia tak ada tingkap, dia tak ada pintu, dia ada bumbung, yang tu orang panggil bangsai. Sebab ciri dia tidak ada, maka la budda fih, tidak sepatutnya tak ada pada orang itu, baru disebut orang tu. Macam tu lah, nak kata macam mana dalam bahasa kita ni. Jadi ciri-ciri tu, perkataan ciri, menghiasi diri tu yang kedua, perkataan hias. Hias ni tuan-tuan dan puan-puan macam kereta, aksesori dia lah. Boleh juga ada tayar, ada enjin, ada steering. Yang tu boleh boleh bawa dah. Tapi ada dinding, ada bumbung, ada pula maggat. Penghabisan sekali sport rim. Sport rim tu tak ada, tak apa. Dan ada pula hak bubuh di atas tu, macam kapal terbang. Yang tu bukan ada pembuat apa. Awak kereta laju ke ada tu? Tak ada. Tapi yang tu dia panggil menghiasi. Tuan-tuan dan puan-puan kena tengok
Kadang-kadang kita menghias banyak hias, akak sekali sampai tak jadi binatang apa. Orang kata ni apa dia ni? Kereta ke apa ni? Punya hias. Baik. Diri seseorang insan. Dulu saya sebut dah perkataan insan. Saya ulang semula untuk maklumat kita bersama. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan untuk manusia ada disebut An-Nas, ada disebut Al-Insan, ada disebut Al-Bashar. Tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Al-Quran sebutan An-Nas Allah ulang 125 kali. Ya ayyuhan nas. Tidak tadi dalam tahlil yang imam kita pimpin tadi, qul a'udzu birabbin nas. Perkataan al-insan Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan ulangnya 67 kali. Dan perkataan al-bashar Allah ulang 37 kali. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kalau tidak ada apa-apa masakan tempur bersarang rendah, pengulangan 125 kali berbanding dengan 67 kali, 125 kali lagi banyak. Pengulangan 67 kali dengan 37 kali, 67 kali lagi banyak. Jadi sebutan manusia yang manusia membawa prinsip sebagai An-Nas memang banyak. Tetapi manusia dibanding dengan An-Nas yang bersifat dengan Al-Insan semakin kurang. Manusia yang bersifat dengan Al-Bashar lagi kurang. Sebab itu sebutan-sebutan Allah juga berkurangan. Jadi di dalam ayat yang kita baca tadi, insan, apa dia yang disebut insan, apa yang disebutkan Al-Bashar, apa disebutkan An-Nas, kita dah ulang banyak kali yang tu, supaya ia menjadi seorang Muslim. Perkataan Muslim pula, yang kata Muslim ada dua makna. Makna yang pertama, seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tu Muslim. Maka layaklah dia memperolehi apa yang dijanjikan oleh Allah kerana dia menyerahkan dirinya. Perkataan Muslim yang kedua, makna yang kedua ialah orang yang telah mendapat kesejahteraan, sama ada di dalam hidupnya di dunia maupun insya-Allah di hari akhirat. Yang tu disebut Muslim, yang benar-benar adalah akhlak-akhlak berikut. Yang kata akhlak ni tuan-tuan dan puan-puan, mengikut Mustafa Lutfi Al-Manfalut, at-tadri ma huwal quluq indi huwa su'ulul mar'i amama dhamirihi. Yang dikatakan akhlak pada Mustafa Lutfi Al-Manfaluti ialah persoalan hati kecil yang melibatkan hati kecil seseorang, dan hati kecil itu terasa bertanggungjawab. Itu akhlak. Tuan-tuan dan puan-puan, benar-benar akhlaknya yang kita tengok di antara yang disenaraikan oleh pengarang ini, sifat wara' dari melakukan perkara-perkara syubhat. Perkataan wara', saya nak
jelaskan untuk kita bersama, termasuk diri saya. Warak dalam bahasa Melayu menundukkan pandangan ketika berjalan. Itu warak dalam bahasa Melayu. Berjalan tunduk itu. Yang tu warak dalam penggunaan bahasa Melayu. Tetapi warak yang dituntut oleh syariat, ni makna dia. Tuan-tuan dan puan-puan dengar elok-elok, dan kita sama-sama termasuk diri saya, kita mula pertingkatkan. Yang kata warak ialah seseorang yang mengawal dirinya zahir dan batin dari melakukan perkara-perkara dosa-dosa besar, dan sentiasa mengawasi dirinya dari terjebak atau tersadung dari melakukan perkara-perkara dosa-dosa kecil, dan dalam masa yang sama berusaha meninggalkan dosa-dosa kecil yang dilaksanakan. 3 konsep itu kena ada. Yang pertama, dia kawal daripada melakukan dosa-dosa dia, sama ada zahiriah atau batiniah, dosa-dosa besar. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, kita angan-angan nak buat dosa besar pun tak boleh. Kita duk sat lagi angan-angan dengan mainlah, tiba-tiba tengah aku duk balik seorang-seorang ni, siapa pun tak ada, tiba-tiba pintu dia ketuk. Aku buka-buka, tengok-tengok perempuan yang angan-angan itu pun tak boleh lah. Tambahlah pula melakukan. Yang tu dikatakan warak. Tuan-tuan dan perempuan, yang kata syubhat, perkara-perkara syubhat, sekejap lagi diterangkan. Seorang Muslim mestilah menjauhi dirinya dari segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, dan juga perkara-perkara yang samar-samar di antara halal dan haram, iaitu syubhat, berdasarkan ajaran dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, tuan-tuan dan puan-puan, di dalam Matan Arba'in susunan Imam Nawawi, hadis yang pertama diterangkan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Dalam hadis itu diterangkan, yang haram pun dah Allah jelas, dan yang halal pun dah Allah jelas. Hak mana yang tak ada dalam haram, tak ada dalam kategori yang halal, maka hak di tengah itu mutasyabihat. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, kangaroo ataupun kangaroo, kata pilih kok mana pun dia tak termasuk dalam hukum wajib wajibul gunnah ke apa ke. Kangaroo ke, dia bukan halal sebab dia tidak termasuk di dalam binatang-binatang yang ilat halal, juga tidak termasuk dalam senarai ilat binatang-binatang haram, maka dia syubhat. Sebab itu di Australia sejak tahun 1972,
Kangaroo merupakan binatang yang menjadi musuh kepada tanaman dan juga musuh kepada manusia. Tendangan kaki depan, kaki belakang dia sederah 120 km, boleh mematahkan tulang rusuk manusia. Oleh sebab itu binatang itu dibunuh, tapi sebahagian daripada daging-dagingnya digunakan untuk ekspor. Saya stop dekat tu, tuan-tuan dan puan-puan. Balik sekali lagi, rongkaikan stop itu menjadi koma. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurul mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubahati istabra'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubahati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli mulkin hamid ala wa innal hamiya lillah muharrimuhu ala wa inna fil jasadi mutrah iza salahal jasadu kulluh wa iza fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, di dalam hadis ini ada beberapa perkara yang tersurat dan ada perkara-perkara yang tersirat. Ada yang mafhum bih, ada yang mafhum mukhalafah. Cuba kita tengok. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkataan halal, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah, kalau sekiranya diletakkan alif lam ma'rifah, bermakna sudah termaklum, dia sudah menjadi termaklum, ma'rifah. Macam orang putih dia panggil the sun, the moon, the earth, the tu. Al-halal sudah terumum, sudah termaklum. Sebab itu al-halal ada alif lam ma'rifah, wal haram ada alif lam ma'rifah. Tapi mutasyabihat tak ada alif lam, tak ada alif lam ma'rifah. Bermakna perkara-perkara mutasyabihat masih umum balwa. Anytime, any place kita akan terjerumus. Sebab itu kita kena tengok yang ni mafhum mukhalafahnya. Yang halal telah ada Allah jelas, yang haram Allah telah jelas. Tetapi yang mutasyabihat tidak ada alif lam. Ini tuan-tuan dan puan-puan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang mutasyabihat ini ramai manusia tidak memahami dan tidak ketahui dan tidak mengambil tahu. Ada 3 perkara. Ya'lamuhunna, makna dia yang pertama tidak ketahui, yang kedua tidak diberi ketahuan, yang ketiga tidak ambil tahu. 3 perkara yang disebut ya'lamuhunna. Umpamanya tuan-tuan dan puan-puan, zirapah. Ada orang mai bagi tahu kat tuan-tuan dan puan-puan dia tak boleh makan. Tak ada kan? Ada tuan-tuan dan puan-puan pi duk kaji dia. Tak ada kan? Ada majlis pemakluman
tentang zirafah haram ke halal. Ada? Tak ada kan? Jadi la ya'lamuhunna. Tuan-tuan dan puan-puan, tak usah duk makanlah benda yang subhat. Kalau yang kita tak tahu, tak usah duk makan. Banyak lagi yang boleh makan. Yang nak kalut dengan nak makan dengan zirafah. Tuan-tuan dan puan-puan, faman ittaqa syubhat, makna sesiapa yang disebut tergelincir hatinya kepada syubhat atau tergelincir perbuatannya kepada syubhat. Cuba kita tengok satu-satu. Kita tengok dulu makna dia. Sesungguh yang halal itu nyata dan yang haram itu nyata, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang kesamaran yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, umpamanya imam, bukan imam Masjid Ana, nak mengahwini orang, tengok dulu rukun dia. Kalau mai tak cukup rukun dia, jangan. Tiba-tiba mai lelaki tapi ponen. Syarat rukun nikah yang pertama lelaki. Hang ni lelaki ke apa dia? Ponen. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, yang tu mutasyabihah. Tuan-tuan dan puan-puan, tiba-tiba mai nak jadi sebut-sebut bakal pengantin lelaki, sebut pula bakal pengantin perempuan. Tengok misai selit telinga. Hak pengantin perempuan ni apa pula ni? Bunyi suara pun saya perempuan tu dia, tapi misai selit telinga. Tu mutasyabihat tu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tidak dibenarkan memakai pakaian-pakaian walaupun menang pembicaraan. Di dalam kaedah dia, lelaki berpakaian lelaki. Sebab itu haram lelaki memakai rantai. Sebab pakaian rantai pakaian orang perempuan, dan pakaian binatang-binatang seperti kera, seperti anjing. Tu kalau nak pakai rantai, jadi anjing dulu. Nak pakai rantai, jadi kera dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, mutasyabihat ini, tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka barang siapa yang memelihara dirinya, makna memelihara ialah mengawal dirinya, segala apa yang kesamaran tadi, dia kontrol diri dia. Sesungguhnya dia memelihara bagi agama dan kehormatan dia. Dia memelihara diri dia, tapi sebenarnya dia memelihara agama dan dia memelihara kehormatan dia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok di antara yang dikatakan sunnah, termasuk takrir Rasulullah. Sunnah berbeza dengan hadis. Hadis perkataan dan perbuatan Rasulullah. Tetapi yang dikatakan sunnah, aqwalun wa af'alun wa sifatun wa takrirun. Itu termasuk takrir. Contohnya,
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Khalid bin Al-Walid duk panggang dok, duk bakar dok. Elok dah bakar, kulit pun dah merekah elok, picit, kelak bahagian kepala picit, keluar isi yang dah masak, cicah. Baginda Rasulullah tak kata, tak tanya sedap ke, marah pun tak. Rasulullah senyap. Senyap itu takrir. Tetapi di dalam hal syubhat, orang yang menjaga dirinya daripada syubhat, sebenarnya dia menjaga maruah agama. Umpamanya tuan-tuan dan puan-puan yang ada, jaga diri, orang tengok-tengok, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, ini yang dikatakan menjaga, dan menjaga kehormatan dia. Orang tengok-tengok, oi, patutlah pun, lagu tu. Baik. Dan barang siapa jatuh ke dalam perkara-perkara kesamaran, jatuhlah ia ke dalam yang haram. Pasal apa disebut haram? Sebab dia tidak mengawal dirinya. Sebab ada ayat lain, ada ayat lain yang menyebut, yang Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dengan jelas, yang antara lain artinya selalu kita jumpa, sesiapa yang mencampakkan dirinya kepada kebinasaan. Tu tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat itu, dia sebenarnya dia telah pun menjadi haram dalam diri dia, sebab dia menjatuhkan maruah agama. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti seorang pengembala yang mengembala kambingnya di sekitar atau di sekeliling kawasan larangan, hampir sangat termakan di dalamnya. Perbandingan ini disebut tamsil ataupun subhat ataupun tashbih. Kita kawal binatang ternakan kita tepi dengan kawasan larangan. Contohnya kita pelihara kambing. Kambing tahu tak kata ni kawasan larangan? Tak tahu. Ada tak kemungkinan dia pun teragut hak yang haram ni, hak yang binatang yang. Sebab itu ulama-ulama fiqh menghukum kambing yang dilepas makan reta merda orang tidak boleh digunakan untuk melakukan akikah, dan tidak boleh melakukan korban kerana dia makan hak orang. Tuan dan perempuan, dan kalau nak makan juga, bawa kambing tu, kadang-kadang kambing tarik dia, kadang-kadang dia tarik kambing, pi sekeliling minta halal dulu. Ini sampai begitu sekali tuan-tuan dan perempuan, kena jaga. Hampir sangat termakan makanan di dalamnya. Ketahuilah, bagi tiap-tiap raja ada kawasan larangannya. Ketahuilah bahawa larangan Allah ialah segala apa yang diharamkan. Ketahuilah bahawa di dalam badan ada suatu ketul daging. Apabila ia baik, baiklah badan seluruhnya. Apabila ia rosak, rosaklah sekaliannya. Ketahuilah, itulah yang dikatakan hati. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dulu, kenapa disebut di sini perbandingan antara manusia yang bebas bergerak sama seperti dengan ternakan haiwan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab
nafsu yang ada pada diri manusia seperti haiwan. Kalau tidak diternak dengan baik, tidak dikawal dengan baik, dia akan terjerumus. Itu sebab itu dibandingkan dengan haiwan dan dibanding dengan raja. Sebab diri manusia itu mengawal nafsunya, mengawal dirinya sebagai raja. Sebab itu ulama menyebut Allah letakkan otak kepala di atas, Allah letakkan hati di bawah, supaya berfikir menguasai hati. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, Allah kurniakan kepada kita 2 cuping telinga, Allah kurniakan kepada kita 2 biji mata, tapi Allah kurniakan kepada kita hanya sekeping lidah, supaya kita mendengar, supaya kita memerhati lebih banyak dari bercakap. Kita tengok perbandingan-perbandingan ini tuan-tuan dan puan-puan. Dan disebut pula tentang hati. Hati, pula hati ni, hejaan hati di dalam Jawi ha simpui, ha daripada hati. Dia ha simpui yang hatiku kau curi, tu dari sebutan hati tu. Dan apabila baik hati itu, baiklah. Apabila rosak, rosaklah. Sebab itu nak jadi dalil kepada hati, kata pepatah Arab, adanya lidah. Innal kalam lafil fuad wa ju'ila lisana lafil fuad dalila. Sesungguhnya percakapan manusia itu daripada hati, dan Allah ciptakan lidah sebagai dalil menunjukkan hati. Sebab itu kalau orang yang hatinya diasuh dengan baik, tutur kata yang keluarnya juga baik. Kalau hatinya ghaflah, dia dirundung malang, dia akan keluar kata-katanya, Allah, aku ni siapalah saja, aku tidak ubah bagaikan melukut di tepi gantang. Tu hati dia menunjukkan siapa dirinya. Aku tidak ubah bagaikan melukut di tepi gantang, ada pun tak mengurangkan sukatan, tak memenuhkan sukatan, tak ada pun tak mengurangkan sukatan. Kalau lagu tu, biarlah ku bawa diri, tu dari hati dia. Tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau yang hati dia cengih, akhir, dia kata-kata dia pun cengih. Kalau datangmu dengan senyuman, ku sambutmu dengan senyuman. Tetapi kalau datangmu dengan senjata, ku tentangmu dengan senjata. Tak cukup ilmu di dada, aku tak berpijak di bumi ini. Tu pasal hati dia. Kawan tu kata, tak apalah, saya nak pergi dulu. Sebelum kamu pergi, dengarkan dulu pantunku ini. Pantun pula, sebab hati dia tu. Tapi kalau hak yang kementoi, hamai, aku cubit nampak kementoi tu. Innal kalam lafil fuad wa ju'ila lisana lafil fuad dalila. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu apabila orang tu mula bercakap, maka kita tahulah siapa dia. Seperti kisah yang selalu saya kisahkan, ada satu hamba Allah mengaji ni tuan-tuan dan puan-puan, tang mana saja ada orang mengaji dia pi. Selepas daripada tok guru, dia lah punya dekat, serban dia pun lilit lebih pada tok guru. Semua dia pergi mengaji, tapi senyap sepi, tak kata apa.
Orang yang hak duk pergi mengaji sekali duk tengok ni mesti seorang punya. Kalau tidak, tak ada sampai sekarang ni. Orang dia tak cakap, siapa pun tak tahu. Satu hari Tok Guru mengajak tentang puasa. Kitab kuning dulu dia mula dengan adapun. Dia mula adapun. Yang dikatakan puasa ialah menahan diri daripada lapar dan dahaga dan perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai jatuh matahari. Tok Guru ni pun hurai sampai kepada matahari jatuh. Elok habis Tok Guru pun bukalah persoalan. Siapa yang ada nak tanya apa, tanya. Hak kawan yang selalu ni, yang hak serban besar kesot mai dekat. Elok dia kesot, semua orang semua bagi signal nak dengar soalan ni, mesti soalan hebat ni. Dia pun, Tuan Guru nak tanya sikit boleh tak? Boleh, sila. Tuan Guru sebut tadi nak buka puasa kalau jatuh matahari. Macam mana kalau matahari tu tak jatuh? Dengar soalan tu, orang tahu rupanya waya putui. Sebab itu duk sengap orang tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar bercakap, innal kalam la fil fuad wa ju'ila lisana la fil fuad dalila. Baik tu, baiklah duk sengap. Siapa pun tak kata apa. Baik tuan-tuan dan puan-puan, diberikan contohnya tentang hati. Hati manusia, kalau baik hati manusia, maka semuanya badannya akan jadi baik. Sebab itu kata pujangga Mesir yang bernama Ahmad Syauqi, angin, jika sekiranya angin itu bertiup melewati tempat yang berbau harum, pasti angin itu berbau harum. Tetapi jika angin itu melewati tempat yang berbau busuk, pasti angin itu berbau busuk. Demikianlah hati manusia. Angin, bertiuplah angin, kenapa menjadi topan? Kata Ramli Syarif. Saya Ramli Syarif. Tu Ramli Syarif pun masuk tu. Baik, kita sambung balik. Adapun setinggi-tinggi pencapaian darjat wara' adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis baginda. Yang ni darjat-darjat wara' yang tinggi. La yablighul abdu an yakuna minal muttaqina hatta yada'a mala ba'sa bih hazara mimma bihi ba'sun. Tirmizi, riwayat Tirmizi. Seseorang hamba Allah itu tidaklah termasuk di dalam martabat golongan yang disebut muttaqin, sehinggalah dia meninggalkan sesuatu perkara yang tidaklah menjadi kesalahan jika dilakukannya, tetapi ia meninggalkannya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bawa contoh Imam Ahmad bin Hanbal. Apabila pemerintah pada ketika itu menetapkan, memaksa semua manusia mesti beriman dan beriktikad dan mesti menyebut Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, keempat-empat ini mesti disebut sebagai baharu. Sedangkan di dalam Usuluddin sebut baharu saja, i'tiqad baharu saja, batalat imanuhu. Keempat-empat ini qadim.
Dan Imam Ahmad bin Hanbal tahu kalau sekiranya atas terpaksa, dia sebut baharu pun tidak merencatkan akidahnya sebab terpaksa. Tetapi tengok, Imam Ahmad bin Hanbal tidak menyebut keempat-empat ini baharu, tetap menyebut empat-empat ini qadim. Maka Imam Ahmad bin Hanbal dipenjarakan dan diseksa. Kukunya dicabut satu. Bukan satu. Elok habis dah rasa sakit, cabut pula lagi satu. Habis dah rasa sakit, cabut lagi satu. Habis 20 kuku dicabut. Tanya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal tetap menyebut Al-Quran, Taurat, Zabur dan Injil, keempat-empat ini qadim. Dah kuku semua dah dicabut, tubuh badan dikelak inci demi inci. Badan bergetar menahan kesakitan. Elok dah darah habis berhenti. Hak tempat kelak tu pula dibubuh pula dengan garam kunyit. Tuan-tuan dan puan-puan, tetapi tetap menyebut Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, keempat-empat ini qadim. Sehinggalah Imam Ahmad bin Hanbal menghembuskan nafas yang akhir. Kita jangan kata kelam, baru kenggar ketit, lari tapak kaki kemutih. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok di dalam hal-hal yang seumpama ini. Walaupun dia tahu kalau dia kata di dalam keadaan terpaksa, dia tidak batal imannya. Tetapi oleh sebab dia nak masuk di dalam golongan orang yang muttaqin, maka dia tetap menyebut. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kita tengok sesuatu perkara yang tidaklah menjadi kesalahan, walaupun perkara yang tidak kesalahan, tapi dia tetap memelihara dirinya. Dilakukan tetapi ia meninggalkan kerana sikap berhati-hati dari terjerumus ke dalam kesalahan. Cuba kita tengok pula Said Qutb, seorang ulama yang setakat ini dikagumi dengan tafsir Fi Zilalil Quran. Tafsir Fi Zilalil Quran diterjemah di dalam penjara dan ditafsirkan di dalam penjara. Setakat ini termasuk ulama-ulama bahasa mengkagumkan Fi Zilalil Quran. Apabila diminta oleh ketului-ketului pemerintah yang pada ketika itu, semasa nak dibawa ke tali gantung, ketului itu kata, semasa dibawa ke tali gantung, aku nak perhati hang. Kalau sekiranya hang gerakkan tangan hang begitu, aku sudah maklum hang terima gagasan aku, maka kamu terlepas daripada tali gantung. Apabila melewati ke tempat ke tali gantung, orang ketului itu tadi duduk ada. Sebab itu dia menghadiahkan senyuman kepada kawan ketului itu, dan dia menyebut, cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan, tidak mau sebab nak masuk dalam muttaqin. Sesungguhnya jari aku ini tidak pernah aku gerakkan kecuali aku menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam sembahyang aku. Apakah dalam suasana ini atas alasan itu saja aku nak gerakkan jari aku lain daripada asyhadu an la ilaha illallah?
sebab nak masuk di dalam muttaqin. Tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok, mari kita termasuk diri saya, kita hitung tengok. Baik, walaupun perkara-perkara yang kita fikir, tuan-tuan dan puan-puan, mudah, tapi dia tak termasuk di dalam perkara-perkara ataupun tak termasuk di dalam golongan orang yang muttaqin. Tu sifat yang pertama. Tu baru yang pertama, akhlak yang pertama. Baik, kita tengok pula akhlak yang kedua. Memelihara penglihatan. Memelihara penglihatan. Selepas daripada bulan Ramadan dulu, saya datang dan saya bawa kisah biji mata. Tuan-tuan dan puan-puan, biji mata. Orang yang menyambut kedatangan Ramadan, besok diisytiharkan Ramadan, yang hak mai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya penyimpan mohor besar-besar. Itu esok puasa. Kalau lagu tu punya suara, lagu tu punya dia bercakap, itu puasa. Kalau dia main lagu ni, esok raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu raya lah tu, esok tak payah dengar innal kalam la fil fuad. Esok di isytihar raya, isytihar raya pula. Di isytihar puasa, pada malam itu kita sambut kedatangan bulan Ramadan dengan membaca 40 kali Fatihah. Allah berikan kepada orang itu, pertama, dengar tuan-tuan dan puan-puan, Ramadan akan datang, sedia elok-elok. Yang pertama, sepanjang bulan Ramadan itu Allah tidak kenakan orang itu penyakit, sebarang penyakit armada. Armada dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kata penyakit mata. Ada 4 jenis penyakit mata. Allah pelihara sepanjang bulan Ramadan itu. Dan yang kedua, Allah pelihara biji mata orang itu, walaupun malamnya berjaga malam, tapi besok paginya matanya tetap bersinar, tak jadi mata termenung bedak. Yang ketiga, Allah pelihara biji mata orang itu daripada sebarang percikan api neraka. Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang keempat, sekalipun air mata orang itu mengalir di dalam bulan Ramadan kerana membaca ayat-ayat Al-Quran, kerana melihat keagungan Al-Quran, ayat mata itu sendiri Allah pelihara daripada api neraka. Tuan-tuan dan puan-puan, yang sebab itu memelihara penglihatan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kita tengok. Dan saya sebut dalam kuliah selepas daripada Ramadan di masjid ini, orang yang membaca Al-Quran di dalam bulan Ramadan, setiap huruf-huruf Al-Quran itu menjelma di depan Allah, dan semua huruf-huruf itu berbahasa dan bercakap dengan Allah. Ya Allah, saya bawa dalam bahasa Melayu terjemahannya. Ya Allah, mata inilah yang berkekang mata menatap dan membaca kami sepanjang bulan Ramadan, sama ada siang atau malam, dan selepas bulan-bulan Ramadan,
sebagaimana mata ini berkekang mata melihat kami, ya Allah, kasihanilah mata itu. Allah pelihara biji matanya dari sentuh api neraka. Sebab itu di dalam akhlak yang kedua, memelihara penglihatan. Mari kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, seorang Muslim itu mestilah memelihara pandangan mata, pandangan daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pandangan terhadap sesuatu yang menarik itu boleh merangsang syahwat dan merupakan indera yang membawanya ke kancah pelanggaran dan maksiat. Sebab mata, tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu dikehendaki raddul basar, merendahkan pandangan, bukan merendahkan kepala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, disenaraikan oleh ulama-ulama, termasuk ulama-ulama sejarah Taha Husain, termasuk Ibnu Ishaq, termasuk Ibnu Kathir. Dagu baginda semasa berjalan, kalau diletakkan T-square, memang 90 darjah. Baginda Rasulullah berjalan, tapak kaki di depan yang melangkah belum tumit bercecah bumi, tapak kaki ke belakang sudah terangkat. Cepatnya baginda Rasulullah berjalan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, disebut oleh Ibnu Ishaq, dada baginda bidang, langkah baginda jarang, mata baginda terang, pikiran baginda lapang, suara baginda lantang, hati baginda tenang. Mai kita tengok-tengok, tu dia dadanya bidang, langkahnya jarang, tapi telinganya capang. Tu dia tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok penglihatan. Berhubung dengan perkara itu, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim mengingatkan orang-orang mukmin supaya memelihara diri dari penglihatan yang tidak memberi faedah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan kepada orang-orang mukmin yang lelaki supaya memelihara pandangan-pandangan mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, mengikut seorang cendekiawan barat berbangsa Jerman, nama dia Moritori, bahasa Jerman Moritori. Sebab itu kata Moritori dalam kajiannya, Allah Subhanahu Wa Taala melambat-lambatkan anugerah penglihatan kepada kanak-kanak. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba kalau lahir ke dunia, mata dia boleh nampak dah. Perasan dia mengedik lebih daripada anak kuda. Tapi Allah bagikan pendengarannya dulu. Sebab itu di dalam Al-Quran sambut anak dengan azan, bukan tunjuk Quran. Sebab penglihatannya tidak berfungsi lagi. Cik, ni Quran cik nak, cik besar ni cik baca. Tak ada. Dia mula perdengarkan, katok dulu gegenang telinganya dengan sebutan-sebutan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katok dulu gendang telinga dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada dia kata tunjuk Quran? Tak ada. Ataupun baca cik nak ikut,
Dah. Sebab penglihatan masih tak mai lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, baik kita tengok lagi. Kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, berhubung dengan Al-Quran mengingatkan kepada kita, katakan kepada orang-orang mukmin lelaki supaya memelihara pandangan mereka. Terutama sekali orang-orang mukmin, dikhususkan lelaki, jaga pandangan mata. Sebab daripada mata itu dia boleh merangsang berbagai-bagai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, "An-nazratu sahmun min sihabil iblis." Pandangan itu adalah satu panahan dari panahan-panahan iblis. Iblis menggunakan pandangan mata sebagai salah satu daripada senjatanya. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu kadang-kadang kita tak tertengok pun, tapi dia bagi kita tengok. Tak maaf cakap. Sebab itu dalam Islam dia tidak benarkan, malah haram perempuan mengilai. Sebab perbuatan mengilai itu menarik perhatian lelaki. Duk saja-saja, tut-tut, duk tak duk. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan balik sekali lagi, fikir dari segi bahasa tut-tut, duk tak duk. Macam mana duduk tak duduk? Duduk tak duduk ni lagu mana? Tut-tut, mengilai. Orang pun sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali yang muslimat, kena jaga. Kadang-kadang sifat wujudiyah di dalam bahasa psikologi, sifat nak menunjukkan dirinya atau sifat nak memberitahu maklumat kepada orang lain bahawa adanya dirinya. Sebab itu haram perempuan berbunyi loceng, gelang kakinya, sebab bunyi itu menarik orang. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya nak sebut, di dalam dialog Iblis dengan Nabi Musa, Iblis menyebut, aku akan memerangkapkan manusia dengan bunyi-bunyi panggilan kami. Maka Nabi Musa bertanya, apa panggilan kamu? Panggilan kami ialah berbunyinya loceng. Sebab itu dalam agama Hindu, nak mula upacara sembahyang mereka menggunakan loceng. Kristian menggunakan loceng, sebab loceng itu memanggil-manggil geng iblis. Tengok tuan-tuan dan puan-puan, ni duk tak duk, buh gelang kaki, buh loceng. Tapi kalau kucing pung di rumah tu, buh loceng, bermakna kucing tu bodoh, tuan dia bodoh. Tak pakai tangkap tikui lah dia. Gaya nak tikui, loceng bunyi keng 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 keng. Tikui pula duk perhati, dia main dah. Jadi kucing kata, aku tak boleh tangkap tikui pasal dengar loceng ni. Jadi aku pun bodoh, tuan aku pun bodoh. Bodoh kuasa dua. Jadi kalau bubuh loceng, balik sekali lagi, buang. Sebab tikui pula, kucing akan mengatakan, dia dengan aku lebih kurang. Kalau tak mau dia kata, buang.
Baik, kita tengok lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, sahmun ni di dalam bahasa Arab, bahasa kita, lontaran anak panah tu. Anak panah yang setelah kita tarik bagi cekang-cekang, anak panah itu telah keluar daripada busur, anak panah itu menuju kepada sasaran, itu dipanggil sahmun. Makna dia, anak panah ada patah balik? Tak ada. Dia akan terus pi saja. Koklah anak panah kata, weh, cup, patah balik. Tak ada, ini bukan cup-cupnya. Sebab itu sahmun, apa macam lontaran anak panah iblis, tak boleh dicup-cup. Ni kalau dah bubuh dalam internet, orang selatan dengar, apa ni cup pula ni. Oleh sebab itu, mari kita sambung sikit lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, baginda juga mengingatkan kepada kita. Cuba kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, antara lain artinya, hendaklah kamu memelihara pandangan kamu, dan hendaklah kamu menjaga kehormatan kamu, atau Allah Subhanahu Wa Taala akan menjelekkan wajah kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, apa hubung kait dengan memelihara penglihatan, dengan memelihara kemaluan, dengan wajah kamu? Baik, kita tengok tuan-tuan dan puan-puan. Ada jawab syarat. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kepada manusia ada beberapa perkara yang disebut sebagai fitrah. Di dalam tubuh badan manusia ada 16 naluri. Semua manusia, sama ada orang tu beragama Islam atau yang tidak beragama Islam, ada 16 naluri manusia. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan, saya anjurkan membaca buku tentang nafs, tentang diri manusia, karangan Imam Al-Ghazali. Apa dia maksud di situ yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala menghuduhkan pandangan muka kamu, menjelekkan wajah kamu? Pertama sekali, kita tengok ulama-ulama muhaddisin sebut, yang pertama, maruh manusia dinilai daripada wajah manusia. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, baginda Rasulullah menerangkan dalam satu hadis lain, al-muslimu mir'atu akhi. Orang Islam dengan orang Islam yang lain seperti cermin muka. Kita nak nilai diri kita, orang suka ke tak suka, kita jumpa dengan orang, tengok muka dia. Ni yang nak sambung ni. Kalau dia tengok kita tapi dia memalingkan mukanya, yaltaqiyani fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Ini hadis lain pula. Bermakna wajah kita something wrong. Dia tak gamak nak tengok. Yang tu menjelekkan, makna muka walaupun mukanya raut, wajahnya tampan, tetapi dengan kelakuannya orang nak tengok muka pun tak mau. Sebab itu disebut sebagai menjelekkan mukanya. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila orang kata kalau mata kita tak jaga,
Orang panggil mata keranjang. Orang kata hang biji mata dua pun hang tak boleh nak kawan. Cuba hang tengok neneh. Biji mata dia berderu. Tapi ada neneh pi duk perhati jenguk orang. Orang tua-tua kata tu. Hang ni ada telinga saja. Lebih pada tapi lebih baik telinga kuali, boleh juga orang duk angkat. Yang hang ni ada telinga macam masang kepin tapi tak mau dengar. Orang kata. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, muka orang tu Allah Subhanahu Taala menjadi jelek, orang lain tak mau, tak gamak nak tengok. InsyaAllah tu dua sifat. Baru dua sifat. Sifat yang pertama, kita kawal diri kita daripada syubhat. Sifat yang kedua, kita jaga penglihatan. Dan penglihatan kita, Allah Subhanahu Taala nak tanya ke mana kita bawa biji mata kita. Salah satu daripada siksaan Allah di padang mahsyar, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu Taala telah berikan siksaan kepada orang yang tak kawal biji mata dia. Ada 10 cara di dalam ayat wa nufiqa fis suri fatatuna afwaja. Ayat itu dalam surah An-Naba. Salah satu daripadanya, biji mata orang itu tersemboi. Tersemboi nak kata apa? Tersemboi bahasa Melayu tu. Bahasa surat dia panggil tersembol. Bahasa Al-Hana dia kata tersemboi. Sebutan tersembol tak syok. Tersemboi baru syok. Macam budak-budak marah, budak-budak habaq kat mak dia. Mak, kok cakar cik. Mak dia tak main Kalau mak dengar mak, kok gerengau cik. Mak duduk dapur ni, bawa senduk pasal perkataan gerengau. Sebab tu bahasa Kedah ni hebat. Nak habaq bahasa Kedah ya. Baik, wallahu alam. InsyaAllah kita sambung lagi pada bulan hadapan kalau dilanjutkan usia saya dan usia tuan-tuan dan puan-puan. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'anil azim. Allahumma alif bainana kama allaftal arbil ma. Allahumma ajma' bainana kama ajma'ta baina Harun wa Ibrahim. Allahumma ajma' bainana kama ajma'ta baina Jibril wa Mikail. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
لنكونن من الخاسرين اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين اللهم اجعلنا من الشاكرين اللهم اجعلنا من التوابين اللهم اجعلنا من المتطهرين اللهم اجعلنا من المصلين اللهم اجعلنا من الناجحين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.